Cikgu harap Anda sudah menonton video yang sebentar tadi Cikgu share dalam grup. Jadi hari ini kita akan lihat tajuk yang pertama dalam buku teks Pendidikan Moral, Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat. Jadi sejauh manakah Anda bersedia menjadi masyarakat global? Jadi hari ini kita akan melihat tajuk ini dan antara nilai yang dicadangkan untuk kita bincangkan berkaitan dengan nilai ini ialah nilai hormat, nilai hemat tinggi, nilai rasional, nilai kesederhanaan, dan nilai kebebasan. Sebentar tadi dalam video alam sekitar di Jepun kita melihat bagaimana masyarakat di Jepun mengamalkan pengasihan sampah mengikut kategori. Dan hal ini juga dilaksanakan di negara Malaysia. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebagai masyarakat bersedia untuk menjadi masyarakat global. Yang mana masyarakat global ini merujuk kepada masyarakat yang ada dalam dunia ini. Baik, objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah yang pertama, memberi maksud norma masyarakat global. Yang kedua, memberikan contoh norma masyarakat. Dan yang ketiga, menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat global. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat global? Masyarakat global adalah individu dalam komuniti dunia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Maknanya kita hidup di dalam masyarakat majmuk dan kita saling berkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa ini. Dan norma masyarakat global pula bermaksud perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. Tahun lalu kita telah belajar tentang norma masyarakat. Saya percaya ini adalah ulang kaji untuk tajuk tingkatan 4. Jadi ada beberapa perkara yang boleh menjadi ciri kepada norma masyarakat global. Itu yang pertama, kita sebagai individu memahami, menghormati dan menerima amalan masyarakat global. Yang kedua, melestarikan kesejahteraan global. Yang mana ini merujuk kepada tindakan kita untuk memastikan bahawa kehidupan di muka bumi ini sentiasa dalam keadaan yang selesa. Sebagai contoh, amalan pengasingan sampah. Yang ketiga, berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya masyarakat global. Kita belajar untuk memahami budaya masyarakat di negara-negara lain. Contohnya budaya di negara Jepun yang mana masyarakatnya perlu tunduk sebagai tanda hormat antara satu sama lain. Dan yang keempat, bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global. Yang ini juga merujuk kepada isu alam sekitar. Yang kelima, mengamalkan sifat kemanusiaan secara global. Jika anda masih ingat, tahun lalu kita pernah belajar tentang sikap berperi kemanusiaan. Kemudian yang keenam, menghormati perspektif dalam pelbagai isu global, yang mana di sini kita lihat di seluruh dunia ada pelbagai isu yang sedang berlaku dan antaranya yang paling hangat diperkatakan sekarang ialah tentang COVID-19. Dan yang terakhir, memahami isu silang budaya masyarakat global. Yang ini bermaksud dalam sesebuah negara itu kita kemungkinan juga mengamalkan budaya daripada masyarakat yang lain. Baik, antara contoh norma masyarakat global yang kita boleh perhatikan di sini ialah yang pertama dari segi ekonomi, yang mana dunia sekarang sangat terkenal dengan pembelian tanpa tunai. Rakyat lebih suka membeli menggunakan kad kredit. Dan yang kedua, penerimaan mata wang yang standard. Contohnya jika kita melancong ke negara-negara Eropah, mereka menggunakan satu mata wang sahaja, iaitu euro. Dan yang ketiga, transaksi dalam talian. Nah, yang ini bermaksud pembelian secara online. Yang kedua, dari segi sosio budaya,
Antara contoh norma masyarakat global ialah menyantuni masyarakat global. Contohnya kita membantu meringankan beban golongan yang memerlukan dengan memberikan bantuan makanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bangga dan mengutamakan jati diri negara asal. Okey, contohnya kita bangga menjadi rakyat Malaysia dan kita boleh mempromosikan budaya negara kita kepada negara lain. Dan yang ketiga, menerima, menghormati dan mengurus pelbagai adat dan tradisi. Okey, dan contoh yang ketiga ialah kelestarian alam sekitar. Yang mana kita boleh lihat di sini contoh norma masyarakat global termasuk budaya mesra alam, pembangunan terancang, pengurusan isu alam sekitar global secara sistematik. Dan antara contoh yang dilakukan dan dilaksanakan di negara kita, walaupun dalam skala yang kecil, ialah pemasangan screen ya yang kamu lihat dalam gambar ini. Okey. Baik, contoh berikutnya ialah peraturan dan undang-undang. Okey, yang mana sebagai anggota masyarakat normal global, kita harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa. Okay, anda boleh lihat dalam contoh gambar ini menunjukkan pekerja sedang menuntut hak mereka sebagai seorang pekerja. Okay, dari segi kesihatan pula, antara contoh norma masyarakat global ialah perkongsian kepakaran perubatan seluruh dunia, penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat-ubatan, kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit. Dan sudah semestinya contoh yang terdekat dengan kita pada saat ini ialah penghasilan vaksin COVID-19. Dan akhir sekali, norma masyarakat global berkaitan dengan teknologi, iaitu sebagai individu kita boleh melakukan inovasi dan mencipta alat teknologi baharu dan kita mempunyai jalinan serta jaringan telekomunikasi yang boleh merapatkan jurang digital dan penggunaan barangan dan perkakasan canggih dalam kehidupan seharian. Dan kita boleh lihat salah satu contoh yang dikeluarkan oleh syarikat Samsung, iaitu sebuah alat yang membolehkan golongan yang cacat penglihatan menerima mesej menggunakan tulisan Braille. Jadi bahagian terakhir untuk pagi ini, apakah kepentingan amalan norma masyarakat global? Jadi yang pertama, apabila kita sebagai individu bersatu padu dengan individu yang lain, maka kita boleh meningkatkan ekonomi global. Ya, yang kedua, membentuk tingkah laku masyarakat global yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi dalam masyarakat global. Dan yang keempat, memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian alam sekitar global. Okey, untuk latihan anda hari ini, lihat pada gambar yang diberi. Dan berdasarkan gambar tersebut, yang pertama, bincangkan atau tuliskan contoh norma masyarakat global. Dan yang kedua, tuliskan kepentingan amalan norma masyarakat global ini. Okey, jika boleh, jangan tuliskan satu jawapan sahaja, tapi tulislah lebih daripada satu jawapan. Anda boleh rujuk pada nota atau penjelasan yang telah cikgu berikan dan juga daripada buku teks ya. Jadi tuliskan jawapan anda dan soalan ini dalam buku latihan, ambil gambar dan hantar ke Telegram atau WhatsApp cikgu sebagai bukti pembelajaran hari ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.